Pembinaan e-booklet ini diusahakan oleh 5 orang ahli kumpulan. Yang pertama adalah Amirul Ashraf bin Abdul Rahman bernama metrik DB190011 dari kursus BBA. Yang kedua, saya sendiri, yaitu Athanasius Anak Becker, nama metrik DB190055 dari kursus BBA. Seterusnya adalah Hafiz Husaini bin Hasnul Hadi dengan nama metrik DB190145 juga dari kursus BBA. Dan keempat adalah Nurul Huda binti Muhammad Syarif dengan nama metrik DB190141. Dan yang terakhir adalah Muhammad Alif Najmi bin Azmi Rashid dengan nama metrik DB190022 dari kursus BBB. Pengenalan. Dengan situasi dan pemodernan zaman pada masa kini, latihan di tempat kerja atau biasa dikenali sebagai latihan industri amat penting demi memastikan graduan yang dikeluarkan berprestasi tinggi dalam memantapkan lagi kualiti industri. Latihan industri amat membantu para pelajar karena ianya mampu mempersiapkan diri mereka sebelum memasuki alam pekerjaan yang sebenar. Latihan industri mempunyai beberapa jenis, yaitu Work-Based Learning (WBL), latihan semasa bekerja (OJT), latihan praktikal ataupun internship, dan perantisan yang dikenali sebagai apprenticeship. Kesemua jenis latihan ini memberi makna yang sama, yaitu membolehkan pelajar untuk merasai sendiri situasi, persekitaran, dan pengalaman dalam dunia pekerjaan sebelum benar-benar direkrut untuk bekerja apabila tamat pengajian kelak. Apakah Work-Based Learning (WBL)? Pembelajaran berasaskan kerja YBL menyediakan pembelajaran dengan pengalaman berkemahiran dan bekerjasama dengan rakan kongsi industri selama setahun. Dalam tempoh ini, mereka akan memperolehi prosedur sebenar pekerjaan mulai pengalaman pembelajaran yang dipraktikkan. Ia dilengkapkan dengan pembelajaran bilik darjah pada tahun pertama dalam tempoh ijazah mereka. Ia juga merupakan kesediaan dalam segi kerjaya mereka. Contoh WBL yang boleh saya berikan ialah kerjasama USM dengan Vitrock. Pada 16 Disember 2019, Universiti Sains Malaysia USM telah merapatkan hubungan dengan Vitrock Corporation Berhad apabila Naib Kansellor USM Profesor Dr. Faizal Rafiq Mahamat mengadakan lawatan syarikat yang diasaskan oleh USM alumnis Chung Jeng Wen. Antara sebab WBL diadakan bagi meningkatkan teknologi semasa, kesinambungan research dan development, syarikat-syarikat mencari proses otomasi, syarikat-syarikat yang disetarakan dengan teknologi diterima oleh syarikat multinasional MNC. Kepakaran teknikal tempatan dan produk bertaraf dunia dapat memberi bantuan pintar pada para pertanian. Perkembangan dalam WBL. Kemajuan teknologi yang cepat berubah dengan kerjasama antara universiti dengan pihak industri dapat memperkenalkan pengetahuan asas yang baik dalam pelbagai disiplin pengajian kepada para pelajar. Selain itu, pembelajaran lebih banyak dengan pengalaman bekerja memberikan peluang pekerjaan kepada beberapa ratusan individu bagi memenuhi keperluan syarikat teknologi tempatan. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Amirul Ashraf bin Abdul Rahman, nombor metrik DB190011. Saya akan meneruskan pembentangan pada on-job training. Pengenalan kepada OJT. OJT ialah latihan bekerja sambil belajar adalah satu pendekatan praktikal untuk memperoleh kecekapan dan kemahiran yang diperlukan dalam pekerjaan sebenar. On-job training ini melibatkan dua usaha sama antara bahagian pendidikan dan latihan teknikal dan vocational dengan syarikat Glow Binaco Sdn Bhd. Latar belakang syarikat Glow Binaco Sdn Bhd.
Globe Binaco Sdn Bhd ataupun Globe ditubuhkan pada tahun 1990 dan terlibat dengan kejuruteraan awam, pembinaan jalan dan projek berkaitan infrastruktur lain. Sejak tahun 2004, Globe Binaco telah berusaha untuk menyediakan perkhidmatan dan penyelenggaraan jalan raya di Sabah untuk memenuhi keperluan orang ramai dan kerajaan. Syarikat Globe Binaco juga berusaha untuk melindungi dan memelihara alam sekitar dan menyediakan persekitaran pekerja yang selamat untuk pekerja dan subkontraktor yang bekerja di bawah syarikat tersebut. Untuk mencapai matlamat ini, Globe Binaco komited untuk mencapai kualiti, keselamatan, kesihatan dan perlindungan alam sekitar serta mengurangkan pencemaran dengan meningkatkan kesedaran di kalangan pekerja dan subkontraktor untuk mematuhi keperluan pelanggan dan peraturan serta keperluan lain. Seterusnya ialah mengurangkan dan mencegah pencemaran, kejahteraan dan penyakit serta menyediakan persekitaran yang selamat dan sihat. Melalui pemantauan dan pengukuran berterusan, syarikat Globe Binaco memastikan bahawa kualiti kerja yang dilakukan kepada pelanggan adalah konsisten. Syarikat dipersiapkan tepat pada masanya dan setiap projek adalah kos efektif. Latar belakang mengenai bahagian pendidikan dan latihan teknikal dan vocational BPLTV. Bahagian pendidikan teknikal dan vocational dahulunya dikenali sebagai Jabatan Pendidikan Teknikal telah ditubuhkan pada tahun 1964. Tanggungjawab utamanya ialah menentukan pelaksanaan dan kemajuan pendidikan teknikal dan vocational yang berterusan di negara ini. Tanggungjawab BPTV merangkumi penyediaan penyelidikan, perancangan, pelaksanaan, penyelarasan dan penyediaan pembangunan pendidikan teknikal dan vocational di sekolah menengah teknik dan sekolah menengah vocational di seluruh negara di Kementerian Pendidikan Malaysia. Pendidikan teknikal dan vocational bertujuan untuk memberi peluang kepada pelajar yang mempunyai kecenderungan pendidikan saintifik dan teknikal untuk memenuhi tenaga buruh dalam sektor perindustrian negara. Bagi merealisasikan hasrat tersebut, kursus yang ditawarkan oleh BPTV membolehkan pelajar menjadi separa profesional dalam pelbagai bidang teknikal dan kejuruteraan. Visi bahagian pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ialah peneraju pendidikan teknikal dan vocational yang unggul. Manakala, misi pula ialah memperkasakan pendidikan teknikal dan vocational melalui pelaksanaan program yang berkualiti. Manakala bagi misi pula ialah memperkasakan pendidikan teknikal dan vocational melalui pelaksanaan program yang berkualiti. Manakala bagi objektif pula ialah menghasilkan pendidikan teknikal dan vocational yang berkualiti melalui pertama, penyelarasan dasar dan perancangan TIREK, pembangunan prasarana fizikal dan penyediaan fasiliti. Kedua ialah pembangunan kurikulum dan program TIREK yang terancang dan efektif untuk kemajuan murid. Ketiga ialah pengurusan sumber manusia, kewangan, pentadbiran dan hal ehwal murid yang berkesan. Keempat ialah pembangunan profesional berterusan yang terancang untuk guru dan pegawai. Fungsi bagi BPLTV ialah pertama, merancang, memantau dan menilai pelaksanaan dasar mikro dan hala tuju pendidikan vocational dan teknikal di peringkat pendidikan asas. Kedua ialah merancang, memantau dan menilai pelaksanaan rancangan pembangunan pendidikan, penyelidikan, sumber maklumat dan infrastruktur TIREK di peringkat pendidikan asas. Ketiga ialah merancang, menyelia dan menilai pembangunan kursus, penilaian dan persijilan dan proses jaminan kualiti kursus TIREK di peringkat pendidikan asas. Keempat ialah merancang, memantau, menilai kecemerlangan institusi TIREK pendidikan asas, program dan aktiviti berdasarkan keperluan perancangan TIREK di peringkat pendidikan asas. Kelima ialah merancang, melaksana, memantau dan menilai program pembangunan kepakaran kejurulatihan pendidikan TIREK. Akhir sekali ialah merancang, melaksana, memantau dan menilai kualiti standard dalam semua aspek pengurusan pentadbiran bahagian, kolej vocational dan semua institusi TIREK di peringkat pendidikan asas. Siapa yang terlibat dalam kolaborasi OJT ini? Pertama, bahagian pendidikan, latihan, teknikal dan vocational Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Kedua, Kementerian Pendidikan Malaysia bersama dengan syarikat Globe Binaco Sdn Bhd. Tujuan OJT ini ialah untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan latihan teknikal dan vocational serta membantu keboleh pasaran graduan kolej vocational di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Kebaikan kolaborasi OJT ini ialah pertama, dapat memberi peluang pekerjaan kepada lepasan pelajar-pelajar kolej vocational Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Kedua ialah satu usaha untuk melahirkan tenaga mahir kepada pelajar-pelajar tahun akhir diploma teknologi serta dapat menyumbangkan perkongsian teknologi syarikat dengan kolej vocational di Sabah dan Sarawak. Tempoh masa yang terlibat dengan OJT ini ialah program OJT ini selama 6 bulan. Skop kerja OJT ini ialah pelajar-pelajar dalam bidang diploma teknologi sahaja, tetapi ia terbuka kepada pelajar-pelajar diploma dari bidang perakaunan, pengurusan perniagaan, teknologi, maklumat dan bidang-bidang yang lain. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Hafiz Husaini bin Hasnul Hadi, nombor metrik CDB 190145. Baiklah, untuk bahagian saya adalah mengenai apprenticeship. Untuk pengenalan bagi apprenticeship ni adalah mengenai kerjasama di antara Prestige Discovery Sdn Bhd dengan Universiti Tun Hussein On Malaysia.
Untuk pengenalannya adalah MOA yang dibuat adalah mengenai program perundingan reliability, availability, maintainability dan safety ataupun dikenali sebagai singkatannya RAMS, RAMS, sekaligus aktiviti-aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang akan melibatkan penyelidik dan pelajar UTHM dalam bidang kejuruteraan rel, pembangunan perisian, kejuruteraan elektrik dan elektronik, pertanian pintar dan sebagainya. Baiklah, saya terangkan sedikit mengenai syarikat Prestige Discovery Sdn Bhd yang bekerjasama dengan Institusi Pendidikan UTHM ini. Diskon ataupun Prestige ataupun dikenali sebagai PDSP ini merupakan syarikat kejuruteraan penyelidikan dan pembangunan yang memberi tumpuan dalam sistem penyediaan, kawalan dan pemerolehan data ataupun dikenali sebagai SCADA, SCADA, rangkaian keselamatan dan komunikasi yang berkaitan. Seterusnya adalah institusi pendidikan iaitu UTHM, Universiti Tunku Hussein Onn Malaysia. Universiti Tunku Hussein Onn Malaysia merupakan salah satu universiti awam di Malaysia yang menawarkan pengajian di peringkat tinggi. Tumpuan utamanya adalah pada bidang kejuruteraan dan teknologi. Kita lihat pada definisi apprenticeship ni. Ini merupakan perintis yang berlatih untuk kerjaya dengan bekerja di bawah pengawasan pekerja yang lebih berpengalaman. Perintis akan melalui latihan sambil bekerja digabungkan dengan kurikulum pendidikan dan kebiasaannya program ini mengambil masa selama 2 hingga ke 4 tahun. Baiklah, apakah objektif apprenticeship ni? Ini adalah bagi meningkatkan peluang pekerjaan dalam kalangan lepasan graduan. Dan yang kedua adalah bagi meningkatkan jalinan kerjasama di antara institusi pendidikan dan organisasi industri yang terlibat itu sendiri. Baiklah, dalam apa-apa yang kita kata ni, mari kita terus pada kelebihan apprenticeship ni. Ini adalah bagi menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi terhadap sesuatu bidang yang didedahkan. Dan yang kedua, mendedahkan dan menyediakan seseorang pelajar itu kepada dunia pekerjaan untuk berdaya saing di industri. Dan yang ketiga ialah pelajar terdedah dengan pekerjaan dalam bidang masing-masing yang diceburi daripada peringkat awal itu sendiri. Seterusnya kita lihat pada pengenalan lebih lanjut mengenai syarikat Prestige Discovery Sdn Bhd atau PDSP ini. Ini terletak dan bertapak di Kuala Lumpur, Malaysia dan ditubuhkan pada tahun 1994. Syarikat ini merupakan syarikat pendidikan dan pembangunan yang menghargai dan mengambil kira sikap kaki tangan, inisiatif, kreativiti, produktiviti sebagai elemen utama ke arah inovasi dan berdaya saing syarikat bagi pembangunan bersama. Bagi moto syarikat ini adalah untuk menyediakan penyelesaian kos efektif sesuai untuk tujuan bagi pelanggan mereka. Produk dan perkhidmatan mereka boleh digunakan dan boleh disesuaikan dengan pelbagai industri termasuklah industri elektrik, kerja air, minyak dan gas, pengangkutan, bangunan dan keselamatan serta telekomunikasi. Baiklah, misi syarikat ini adalah bagi menjadi antara peneraju dalam industri teknologi tinggi dari segi perkhidmatan penasihat klien dari segi penyelesaian produk dan perkhidmatan yang bertaraf dunia menggunakan perisian dan perkakasan yang terkini. Yang kedua, misi yang keduanya adalah mengenai bagi menyediakan kepakaran teknikal, perundingan, latihan dan perkhidmatan sokongan yang cekap bagi berdaya saing dalam pasaran global. Apakah kepakaran syarikat ini? Kepakaran syarikat Prestige Discovery adalah mereka mempunyai kepakaran dalam bidang mereka bentuk dan pelaksanaan projek yang luas ataupun mega projek. Antara contohnya adalah power generation and distribution, waterworks, railways, telecommunication, process automation, building of area security and automation. Baiklah, apabila telah selesai kita cerita mengenai syarikat itu, marilah kita dengar pula kepada institusi pendidikan yang bekerjasama, iaitu adalah Universiti Tunku Hussein Onn Malaysia, UTHM. Ianya bertapak di Johor, Batu Pahat, Johor, Malaysia, yang ditubuhkan pada 16 September 1994 ataupun dikenali dulu PLSP. Universiti Tunku Hussein Onn Malaysia ini merupakan salah satu universiti awam di Malaysia yang menawarkan pengajian di peringkat tinggi. Tumpuan utamanya adalah pada bidang kejuruteraan dan teknologi. Apakah visi UTHM ini? Visi UTHM adalah untuk menjadi universiti teknikal global dalam teknologi dan pengangkutan yang mampan. Misi UTHM adalah bagi menjadikan penyelesaian teknikal untuk industri dan komuniti berdasarkan paradigma tauhid. Apakah falsafah UTHM? Ini adalah bagi pendidikan dan latihan UTHM berasaskan paradigma tauhid.
berusaha melahirkan graduan yang cekap, profesional dan pengusahawan yang didorong oleh teknologi termaju untuk pembangunan global. Apakah tahap peringkat pendidikan yang ditawarkan? Peringkat pengajian yang ditawarkan di UTHM secara umumnya adalah pada peringkat diploma, undergraduate, ijazah sarjana muda, bachelor degree, postgraduate, master dan doktor falsafah. Antara fakulti yang menawarkan program atau pengajian yang terdapat di UTHM adalah Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational, Fakulti Kejuruteraan Pembuatan dan Mekanikal, Fakulti Teknologi Pengurusan dan Perniagaan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, dan yang terakhir adalah Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Baiklah, telah dengar panjang kita mengenai apprenticeship syarikat ini, syarikat PDSP dan Institusi Pendidikan UTHM ni. Hari kita lihat pada perjanjian kerjasama di antara UTHM dan PDSP. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) dan Prestige Discovery Sdn Bhd (PDSP) telah menandatangani memorandum perjanjian MOA pada 14 Januari 2021 yang melibatkan projek bernilai RM200,361.00 iaitu 200,000. Dalam usaha ini juga, pihak PDSP telah menaja kos pembiayaan pelajar UTHM ke peringkat Doktor Falsafah dengan nilai sebanyak RM15,000. Siapakah yang terlibat dalam perjanjian memorandum dan perjanjian apprenticeship ni? MOA tersebut melibatkan kerjasama dalam program perundingan reliability, availability, maintainability dan safety ataupun RAM, sekaligus aktiviti-aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang akan melibatkan penyelidik dan pengajar UTHM dalam bidang seperti kejuruteraan rel, pembangunan perisian, kejuruteraan elektrik dan elektronik, pertanian pintar dan sebagainya. Apakah skop kerja yang ditawarkan? Dalam perjanjian ini, jaringan kerjasama universiti industri ini terbentuk melalui projek yang disertai oleh pelajar sarjana sains kejuruteraan pengangkutan rel bawah salian teknologi Dr. Hairul Azwan Hashim bagi mendidik dan menghasilkan bakat dan pakar tempatan dalam bidang RAMS untuk projek landasan berkembang elektrik Gemas Johor Baharu PLBEGJB untuk kereta api Tanah Melayu Berhad. Itu saja bagi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Najmi bin Azmi Rashid, bernombor metrik DB 190022. Kali ini saya akan menerangkan tentang internship atau nama lainnya adalah latihan praktikal. Secara definisinya, internship merupakan tempoh pengalaman bekerja yang ditawarkan sesebuah organisasi dalam tempoh masa tertentu dalam bidang yang diceburi seseorang sambil disedia oleh orang tertentu yang dilantik oleh organisasi tersebut. Objektif untuk internship adalah untuk memberi pendedahan kepada individu dalam lapangan kerjaya yang dipilih dengan lebih jelas. Kemudian, ianya juga untuk memberi kelebihan kepada individu untuk bertanya terus pada wakil yang dilantik organisasi mengenai bidang dan lapangan yang dipilih. Kemudian, ini adalah untuk mendidik disiplin dan tanggungjawab individu dalam melakukan tugas serta memberi keyakinan kepada individu dalam bidang yang diceburi. Antara kelebihan internship adalah individu akan mendapat gambaran sebenar dengan kerjaya yang dipilih, dapat menguji kemahiran yang dipelajari individu di lapangan kerja, dapat meyakinkan individu dalam bidang yang dipilih, dan dengan pengalaman yang diperoleh oleh individu, ianya dapat meningkatkan nilai pasaran individu tersebut. Antara contoh program internship adalah Maybank Internship Program for Polytechnic Student, iaitu kerjasama di antara Malayan Banking Berhad iaitu Maybank dan juga Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community JPPKK. Pertama sekali saya akan terangkan apa itu Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community JPPKK. JPPKK merupakan gabungan politeknik dan college community dalam jabatan bagi mengukuhkan peranan politeknik dan college community dalam bidang pendidikan dan latihan yang telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 24 Mac 2017. Pada 23 Februari 2018, struktur organisasi Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community JPPKK telah diluluskan oleh Jabatan Pemerintahan Awam JPA. Sedikit pengenalan mengenai Malayan Banking Berhad Maybank. Maybank ditubuhkan pada tahun 1960. Ianya merupakan syarikat terbesar mengikut permodalan pasaran di Bursa Malaysia. Menduduki tempat pertama di antara syarikat-syarikat di Malaysia dan tersenarai di antara 500 syarikat teratas berdasarkan Forbes Global 2000 syarikat terkemuka dunia.
Antara produk dan perkhidmatan yang ditawarkan termasuklah perbankan komersial, perbankan pelaburan, perbankan Islam, perbankan luar pesisir, pajakan dan sewa beli, insurans, pemfakturan, perkhidmatan pemegang amanah, pengurusan aset, pembrokeran saham, perkhidmatan penama, modal taroka dan internet perbankan. Misi Maybank adalah untuk memanusiakan perkhidmatan kewangan di seluruh Asia dengan menyediakan akses kepada perkhidmatan kewangan kepada orang ramai pada terma dan harga yang adil dan sentiasa berada di tengah-tengah masyarakat. Maybank Internship Program for Polytechnic Students. Maybank Internship Program for Polytechnic Student iaitu kerjasama strategik antara Maybank dan Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Committee JPPKK merupakan hasil perbincangan di antara pihak pengurusan Malayan Banking Berhad Maybank dan YB Dr. Mazli Malik, iaitu mantan Menteri Pendidikan Malaysia di Putrajaya. Program latihan selama 6 bulan yang disasarkan kepada pelajar politeknik untuk meningkatkan kemahiran insaniah dan kemahiran teknikal berkaitan industri perbankan. Pelatih akan menjalani latihan bilik darjah yang komprehensif di Akademi Maybank dan seterusnya ditempatkan di cawangan Maybank di seluruh negara. Pengalaman magang akan mewujudkan peluang yang membawa kepada pekerjaan sepenuh masa selepas tamat program latihan yang berjaya. Antara deskripsi kerja semasa Maybank Internship Program for Polytechnic Student berlangsung ialah membantu penasihat kewangan peribadi PFA untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan segmen berpotensi mewah dan berpotensi bernilai tinggi dengan keperluan perbankan mereka. Kemudian, membantu PFA dalam menguruskan semua perkara berkaitan dengan portfolio segmen mewah dan bernilai tinggi yang diberikan untuk memastikan tahap perkhidmatan pelanggan yang tinggi. Kemudian adalah menyertai kempen pemasaran untuk bakal pelanggan baru dan menyokong barisan hadapan cawangan dalam operasi perniagaan harian mereka. Penghargaan. Terlebih dahulu kami merasakan rasa syukur kerana kami telah berjaya menghasilkan sebuah e-booklet yang sangat bermanfaat ini. Ucapan terima kasih juga kami hulurkan kepada pensyarah kami, yaitu Dr. Syamhanim bin Ismail, kerana melalui tuntutan tugasan yang diberikan, kami mampu berpeluang untuk menghasilkan sebuah e-booklet yang merupakan suatu pengalaman baru bagi kami. Tidak ketinggalan juga pujian ke atas bimbingan serta tunjuk ajar beliau dalam membantu kami menyiapkan tugasan ini. Kami juga ingin mengulurkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam usaha kami mempersiapkan e-booklet ini. Segala jasa dan usaha yang dicurahkan amatlah kami hargai.